warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa bihi al-ghummah bi'idhnillah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertamanya, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengizinkan majlis kita berlangsung pada malam ini. Keduanya, kita ucapkan ribuan takziah bagi umat Islam yang tertimpa dengan penyakit, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mereka dan mereka kembali sembuh dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menjadi mukmin yang kuat. Dan hari ini suasana agak lain. Kelas kita lebih ramai yang di online insya-Allah berbanding yang di sini kerana kita terhadkan kemasukan, iaitu kelas dalam skala yang kecil ataupun cara tertutup. Kebiasaannya nak bercakap ramai kat depan. Dia tak berapa ramai ni ada rasa lain sikit. Tapi insya-Allah semoga Allah SWT mudahkan urusan pada malam ni insya-Allah. Kita dah sampai muka surat 107. 107 perenggan yang ketiga daripada bawah. Mensyarahkan kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Beliau berkata, kata Syekh muka surat 107, seseorang hamba tidak terkeluar daripada iman kecuali dengan mengingkari perkara yang boleh memasukkannya ke dalam kekufuran. Seseorang hamba tidak terkeluar daripada iman kecuali dengan mengingkari perkara yang boleh memasukkannya ke dalam kekufuran, iaitu takkan seseorang itu terkeluar daripada Islam kecuali dia melakukan perkara yang membatalkan kalimah la ilaha illallah. Syarah. Syekh memberitahu tentang jawapan kepada pendapat Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan seseorang itu terkeluar daripada iman disebabkan melakukan dosa besar. Ini kita dah syarahkan sebelum ini. Kata-kata ini mengandungi penegasan terhadap apa yang telah dikatakannya sebelum ini, iaitu kita boleh baca syarahnya pada muka surat 83 dan ke atas sehingga 106, iaitu dalam syarahkan kata beliau, kita tidak mengkafirkan seseorang daripada ahli kiblat disebabkan oleh dosa yang dilakukannya selagi dia tidak menghalalkannya. Ini adalah matan yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam akidah beliau. Jadi kita tidak mengulang sebagaimana kata Syekh. Syekh kata ini telah dibincangkan sebelum ini, jadi kita pun tidak membincangkan dengan panjang lebar kerana kita dah bincangkan selama beberapa minggu tentang masalah ini. Kita masuk pada matan seterusnya. Kata Syekh, iman ialah pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati bahawa semua syariat dan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ini fakta kedua. Pertama, perkataan iman adalah pengakuan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati. Itu takrif iman.
Kemudian bila berkata, ni masih matan Al-Imam Tahawi, kata-kata Imam Tahawi, bahawa semua syariat dan penjelasan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Iman hanya satu dan orang beriman pada asalnya adalah sama. Ini masalah ketiga. Dan keempat, kata Syekh, perbezaan sesama mereka berlaku disebabkan oleh takut dan takwa, melawan hawa nafsu dan sentiasa melakukan amalan mulia. Ada 4 poin disebutkan dalam matan yang kita akan syarahkan. Pada malam ni kita cuma fokuskan pada fakta yang pertama. Okey, Syekh kata iman ialah pengakuan dengan lidah dan membenarkan atau mentasdikkan dengan hati. Kita hanya syarahkan 4 ni dalam pelajaran kita pada malam ini. Syekh ta'rifkan iman dengan kata beliau, al-imanu wal-imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqu bil janan. Iman ialah lidah, mengikrarkan dengan lidah dan mentasdikkan, iaitu membenarkan dengan hati. Okey. Ta'rif ini merupakan ta'rif yang masyhur di kalangan ulama Hanafiyah, iaitu menjadikan rukun iman itu, penamaan iman itu terletak pada 2 aspek utama, 2 rukun. Pertama, al-iqrar bil lisan, lidah mengikrarkannya, dan yang kedua at-tasdiqu bil jinan atau at-tasdiqu bil janan, mentasdikkan dengan hati. Ta'rif ini diwarisi daripada Al-Imam Abu Hanifah sendiri. Seperti mana yang kita ketahui bahawa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi bermazhab Hanafi, mengikut mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Maka beliau mewarisi ta'rif ini daripada Al-Imam Abu Hanifah. Dan kita lihat jumhur, malah kebanyakan, hampir kalau tak kata semua, kebanyakan ulama Hanafiyah, tatkala mereka mensyarahkan ta'rif perkataan iman, mereka memasukkan 2 perkara ini sahaja dan tidak menyebutkan rukun yang ketiga yang disebutkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan Ahlul-Hadis, mengatakan bahawa al-iman iqraru bil lisan wat tasdiqu bil janan wal amalu bil arkan. Amal dengan anggota itu rukun yang ketiga yang disebutkan dalam ta'rif iman oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan Al-Hadis. Secara umumnya malah jumhur ulama malah menjadi satu qaul yang membezakan antara Ahlussunnah dengan Ahlul Irja', iaitu memasukkan amal dalam ta'rif iman. Okay. Ta'rif ini ada kekurangan. Kenapa? Sebab ta'rif ini berdasarkan pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Dan Al-Imam Abu Hanifah sendiri, bukanlah beliau mengambil atau berijtihad dengan sendiri. Beliau mengambil dari guru beliau, bernama Hammad bin Abu Ismail. Hammad bin Abu Ismail anak murid kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai anak murid kepada Abdullah bin Mas'ud. Ibrahim An-Nakhai, Abdullah bin Mas'ud sangat ingkar terhadap qaul yang mengatakan, yang mengeluarkan iman daripada, mengeluarkan perbuatan ataupun amal bil arkan, amalan arkan daripada ta'rif iman. Diketahui bahawa punca kepada perkara ini ialah daripada Hammad bin Abu Ismail, iaitu guru pada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Secara ringkas kita katakan bahawa qaul ini qaul yang ada kesilapan dari segi mentakrifkan dan mukhalif dengan qaul ahli sunnah secara umum. Dan kita takkan biarkan perbincangan begini sahaja. Sebab kita kata salah, kita diam tak boleh. Sebab dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kata-kata Al-Imam Tahawi rahimahullah, berkaitan dengan kata-kata Imam Abu Hanifah, berkaitan dengan imam-imam yang besar, dan berkaitan dengan mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah secara umum, mazhab Hanafi secara umum, atau ulama-ulama Hanafiyah secara umum. Maka perlu kita berikan sedikit mukadimah berkaitan dengan cara kita bermuamalah dengan ulama-ulama yang lakukan kesilapan dalam beberapa masalah. Qaul ini, iaitu mentakrifkan iman,
dengan ta'rif al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan, ulama ahli sunnah menamakan kaul ini dengan kaul murji'atul fuqaha. Kita dah pernah kita sentuh sebelum ni, kita sentuh lebih detail lagi. Kaul murji'atul fuqaha, iaitu golongan murji'ah di kalangan fuqaha. Nama ini mengisyaratkan dua benda. Ada dua perkataan. Pertama murji'ah, yang kedua perkataan fuqaha. Kenapa dinamakan sebagai murji'ah? Dinamakan sebagai murji'ah kerana ada penyerupaan dengan golongan murji'ah. Golongan murji'ah yang akan dibincangkan oleh Syekh, iaitu persamaan mereka ialah mengeluarkan perbuatan daripada takrif iman. Ya, ada persamaan dengan golongan murji'ah. Dan kenapa dikatakan murji'ah itu fuqaha? Disebutkan fuqaha kerana nak membezakan, bertujuan untuk membezakan antara jenis murji'ah, jenis irja yang dilakukan oleh golongan fuqaha dengan murji'ah yang dilakukan oleh golongan mubtadi'ah, golongan ahli bid'ah. Golongan ahli bid'ah di Jaham bin Safwan, Al-Karamiyah dan sebagainya, mereka ni murji'ah yang ghulu, yang melampau. Dengan takrif-takrif yang akan disebutkan oleh Syekh sebentar lagi, oleh Syekh Ibn Abil Ais. Dan murji'ah fuqaha, irja mereka irja yang ringan. Jadi tidak sama kesalahan yang dilakukan oleh golongan murji'atul fuqaha dengan golongan murji'ah yang lain tidak sama. Golongan murji'ah fuqaha, kesalahan mereka lebih ringan. Jadi ada beberapa kaedah yang perlu anda sebutkan secara umum berkaitan dengan cara bermuamalah dengan ulama-ulama yang tersilap dalam beberapa masalah ilmiah. Pertama, hendaklah kita ketahui bahawa masalah ini ialah masalah kesilapan dalam ijtihad. Kesilapan dalam ijtihad. Kita tahu bahawa jelas, kita meyakini bahawa Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan imam-imam dalam mazhab Hanafiyah, mereka bukan sengaja untuk bermukhalafah dengan sunnah, bukan sengaja untuk mukhalafah dengan al-hadis, bukan sengaja bermukhalafah dengan nas. Yang berlaku adalah kesilapan dalam ijtihad. Yang dimaksud dalam bab umum, sekiranya ijtihad itu betul, dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Walaupun pada asalnya dikatakan itu dalam masalah fiqh, tapi dalam masalah juga dalam mentakrifkan, pada asal mereka mentakrifkan, kita mengharapkan perkara ini masuk dalam bab tersebut, iaitu tersalah dalam ijtihad, kerana mereka tidak mengeluarkan secara total seperti mana yang disebutkan oleh Syekh nanti, tidak mengeluarkan amal dengan mengatakan bahawa amal itu tidak dikatakan dengan iman. Mereka tidak berkata begitu, cuma mereka tidak memasukkan amal dalam takrif iman. Okay. Ini pertama, masalah bahawa kesalahan-kesalahan ijtihad. Yang kedua, perlu diketahui bahawa apabila kita kritik pandangan ulama dan mengatakan bahawa pandangan itu ada kesilapan, bukanlah kritikan itu menyebabkan hilang cinta kita dengan ulama tersebut, atau hilang hormat, atau hilang ta'zim kepada mereka. Walaupun ada di kalangan ulama yang tersilap, kemudian kita kritik, kita katakan salah, tidak bererti kita menjatuhkan martabat mereka dan menghilangkan kadar kedudukan mereka dalam hati kita. Allah menyaksikan bahawa tiap-tiap ulama yang mengkritik Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah ini, mereka tidak mencabut sifat sayang dan cinta kepada Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam At-Tahawi dan imam-imam yang lain kerana kesilapan tersebut. Namun yang benar tetap dikatakan benar, yang salah tetap dikatakan salah. Sekiranya ada seseorang yang ada melakukan kesilapan, ia tetap dinyatakan.
Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan kita ikut Ibrahim. Tapi Allah beritahu, ikutan kita ikut Ibrahim secara total, kerana Ibrahim adalah ummah, seorang yang diikuti. Namun dalam bab istighfar Ibrahim kepada ayahnya, Allah larang kita ikut. Itu Nabi. Nabi SAW sendiri pernah melakukan kesilapan yang kecil, yang Allah peringatkan. Seperti mana yang kita ketahui dalam bab dakwah. Malah dalam bab akidah. Kalau salah, kesalahan itu walaupun dilakukan oleh Nabi SAW, sama ada dalam bab dakwah, Nabi bermasam muka sehingga Allah turunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ataupun dalam bab ibadah sehingga Nabi lupa. Nabi solat 2 rakaat, Nabi bagi salam. Lepas tu ada sahabat Zulyadain atau Al-Khirbaq datang tanya, beritahu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, adakah solat itu dah dipendekkan, dikasarkan, maknanya dah turun wahyu untuk pendekkan solat, ataupun kamu lupa?" Nabi kata dua-dua tidak berlaku. Kata Khirbaq, wajib berlaku salah satu daripadanya. Sama ada kamu solat 2 rakaat, kamu lupa, ataupun sebab memang syariat datang memendekkan solat. Baru Nabi tanya pada sahabat yang lain. Itu kesalahan berlaku terhadap yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ditegur oleh sahabat kerana diketahui kebenarannya, bukan kerana sahabat lebih pandai daripada Rasulullah SAW. Ada masalah yang jelas, diketahui kebenarannya kerana dalil yang jelas di depan mata, maka kita perlu mentarjihkan atau perlu memenangkan kaul yang hak, walaupun kadang-kadang terpaksa menyalahi pandangan ulama yang kita hormat pada mereka. Jadi kalau kita kritik, tidak bererti kita meletakkan ataupun mengurangkan kedudukan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan juga ulama-ulama mazhab Hanafi. Okey. Jadi kita baca apa yang disebutkan di mukadimah tadi, baru kita baca apa disebutkan oleh Syekh di sini. Syarah muka surat 108. Ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan iman, iaitu bersebut perkataan dari ta'rif iman. Imam Malik, Syafi'i, itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Imam Auza'i, Al-Imam Ishaq bin, sini tulis Rahawiyah. Salah satu bacaan, cuma bacaan Rahawiyah tidak masyhur. Rahawiyah ni antara nama yang kita bila sebut, kita baca akan ada macam-macam cara baca. Ejaannya kita boleh tulis, kameraman boleh. Contoh kalau baca macam mana? Rahawiyah, macam yang disebutkan oleh. Okay, jadi bacaan pertama seperti disebutkan situ, Rahawiyah, betul bunyinya seperti disebutkan Rahawiyah. Malah ada yang letakkan sabdu. Jadi bacaan yang pertama ada yang baca cuma ada masyayikh yang baca begitu, cuma anda tak jumpa kaul secara jelas yang disebut begitu. Ada juga ulama yang baca Rahuyah. Di kalangan ulama hadis kebanyakan baca Rahuyah, sehingga dikatakan bahawa ini nutqul muhaddithin. Muhaddithin ketika mensyarah menggunakan nama Ibnu Rahawai dengan baca Ibnu Rahuyah. Bacaan ketiga ialah Rahuwai juga masyhur di kalangan ulama hadis. Rahuyah ni kebanyakannya Rahuwai masyhur disebutkan, walaupun mereka tak berapa minat nak sebut
Okey. Sebab kelas kita banyak yang online, ramai yang hadir online. Al-Imam, okey, disebutkan bahawa Ibnu Rahuwai. Masyhur disebutkan ulama hadis. Tatkala kalau sebut saja ulama hadis biasa sebut Rahuyah. Tapi bila mereka akan ingatkan, boleh juga dibaca dengan Rahuwai. Dan bacaan satu lagi dengan bacaan Rahawai. Rahawai. Nak matikan sini sebab sini ya kemudian. Rahawai. Bacaan ini ialah bacaan yang disebutkan oleh ulama lughah. Ahli lughah mentarjihkan Rahawai. Begitu juga bila tanya Syalbani mengatakan bahawa yang bacaan yang betul ialah Rahawai. Di sini adalah al-muhadditsin. Okey. Jadi nak baca mana satu? Boleh baca mana-mana. Tapi ana galakkan 3 yang atas. 3 yang bawah. Jadi sebab penterjemah meletakkan bacaan dibacakan tapi tidak disebutkan tidak banyak disebutkan secara jelas oleh pandangan ulama walaupun dibacakan. 3 kaul yang bawah ni sering dibincangkan dan malah masuk dalam bab perbincangan dan masalah lughah. Apa punca masalah? Masalah pada kalimah wai. Macam sibawai. Di kalangan ahli hadis baca sibuya. Sibawai. Sibawai. Okey. Sibawai ada di kalangan al-hadis baca sibuya. Kenapa? Sebab masalah pada kalimah wai. Mana? Wai. Ibnu Abbas daripada Ibnu Umar mengatakan bahawa wai salah satu daripada nama syaitan. Bukan tak ada kaitan dengan rahawai, tapi bunyi wai pada wallahu alam dari segi tidak yang mengatakan secara rafa' itu tidak jelas. Al-Ajluni kata hadis Nabi tapi tak hadis, tak sabit secara rafa'. Dia adalah mauquf kepada Abdullah bin Umar mengatakan bahawa wai itu adalah nama syaitan. Bila nama syaitan, mereka tak suka bunyi wai. Jadi termasuk nama orang Sibawai, nama orang Rahuwai atau Rahawai, mereka sebutkan ya terus Rahuya. Sibuya. Sebab apa? Sebab nak lari daripada kalimah wai. Sebab wai itu nama syaitan. Kenapa? Adakah nak tukar nama orang? Tak nak sebut. Sebab biasanya boleh kita tukar nama orang? Tak boleh. Tapi oleh kerana bunyi wai itu orang faham nama bunyi syaitan, jadi ada di kalangan muhaddisin rasa berat untuk sebutkan nama imam dengan bunyinya sama dengan nama syaitan. Ataupun ada ulama lughah kata wai ini berbahasa Parsi. Bahasa Parsi wai artinya ana lupa dah dari bahasa Parsi, tapi jalan ke yang lalu kat jalan ke macam mana? Mana Sibawai yang lalu kat jalan, atau wai artinya celaka. Wai ada banyak makna. Rah ni jalan. Bahasa Parsi. Kalau yang tahu bahasa Parsi betul kan? Kalau anda baca Syekh sebut rah, dia dapat 2 perkataan, rah dengan wai. Rah artinya jalan, wai ada banyak makna. Antaranya yang lalu. Makna yang lain celaka. Jalan yang celaka, jalan yang mana tidak baik, maka mereka lebih suka kepada ni. Tapi rajahnya bukan kerana perkataan Parsi. Kebanyakan mereka tak suka sebut wai kerana dalam adat orang Arab dan sabit, malah ada riwayat secara mauquf kepada Abdullah bin Umar mengatakan bahawa nama wai itulah nama syaitan. Okey, insya-Allah. Jadi balik kepada kaul tentang iman. Kita pakai ini ke pakai dua-dua? Salah satu. Okey.
tak salah. InsyaAllah boleh. Okey, kata Syekh, ulama berselisih pendapat tentang apakah yang dimaksudkan dengan perkataan iman. Imam Malik, ni kaul pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i, Imam Ishaq bin Rahuyah atau Rahuwai, semua ahli hadis, ahli Madinah, ahli Zahiri, ahli Zahir, dan sekumpulan ahli kalam. Mana tak ahli kalam ni banyak yang menyisihi, cuma sekumpulan ahli kalam berpendapat perkataan iman bererti, ni takrif dia, membenarkan dengan hati, menuturkan dengan lidah, dan mengamalkan dengan anggota. Ini kaul pertama. Ada 3 perkara, malah ada 4 perkara di sana. Pertama, iman adalah membenarkan dengan hati. Kita tengok situ disebutkan di sini adalah al-iqraru okey. Tasdiqu bil janan wal iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Membenarkan dengan hati. Dan kata erti membenarkan dengan hati ada 2 benda di situ. Pertama, membenarkan dengan qaul, yang kedua dengan amal. Hati ni ada 2. Satu qaul hati, yang kedua ialah amal hati. Qaul hati iaitu tasdiq, seperti mana yang disebutkan oleh Syekh di sini. Tasdiq dengan hati, membenarkan dengan hati. Manakala amalan hati ialah amalan hati seperti ikhlas, khauf, raja dan sebagainya. Jadi semuanya termasuk dalam bab iman. Iman itu dalam bab hati ada 2 benda. Satu qaul hati, iaitu membenarkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, membenarkan Allah, membenarkan Rasulnya. Dan yang kedua ialah beramal dengan hati, iaitu niat, ikhlas, taqwa, raja, khauf dan sebagainya. Okey. Kemudian yang kedua disebutkan yang termasuk dalam iman, bukan rukun dalam takrif iman ini, ialah menuturkan dengan lidah. Itu ikrar dengan lisan, itu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tuturkan dengan lisan. Dan amalan-amalan yang lain yang disebutkan oleh hati, oleh lidah. Dan ketiga ialah mengamalkan dengan anggota. Anggota yang mengamalkan. Maksudnya tiga perkara atau 4 perkara. Kalau sebut 3, hati itu satu je. Hati, amalan hati, iaitu amal qaul dan juga takrir. Kemudian amal lisan, iaitu dengan takrir dengan lisan. Dan ketiga ialah wal amalu bil arkan, iaitu beramal dengan anggota badan. Amalun bil arkan. 3 perkara atau 4 perkara di sana. Takrif ini juga sebenarnya dikongsi oleh golongan Mu'tazilah di kalangan ahli kalam. Golongan Mu'tazilah dan Khawarij. Tapi apa beza dia? Kenapa Mu'tazilah jadi ahli bid'ah? Kita di kalangan ulama hadis, kita dan mengikut kita ulama hadis mengatakan bahawa al-iman itu adalah tasdiqu bil janan, iqraru bil lisan, amalu bil arkan, jadi ahli sunnah. Apa yang bezanya? Membezakan antara kaul ahli sunnah dengan kaul Mu'tazilah dalam bab ini, walaupun sebutannya sama. Kalau kita buka kitab-kitab Mu'tazilah, buka kitab-kitab Khawarij, dalam bab ini mereka sama. Mereka kata iman adalah tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, beramal dengan anggota. Bezanya adalah pada amalan. Okey, kita dah sepakat kaedah. Kita mengatakan bahawa semua orang yang mengeluarkan amalan daripada takrif iman adalah murji'ah atau murji'. Jadi Mu'tazilah
Khawarij bukan Murji'ah. Mereka bukan Murji'ah. Namun mereka jadi ahli bid'ah. Kenapa? Sebab kita isbatkan amal dalam takrif iman dengan cara fahaman salafus salih. Manakala golongan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka isbatkan dengan hawa nafsu mereka. Apa bezanya? Salafus salih menjadikan iman yang dimasukkan bahawa amalan yang termasuk iman, dikatakan bahawa termasuk dalam iman, iaitu iman. Mereka menjadikan, salaf menjadikan iman yang amal yang dimasukkan ini adalah amal jinsul amal. Manakala Khawarij dan juga Mu'tazilah atau Al-Wa'idiyah, mereka memasukkan iman dalam bab ahadul a'mal. Apa beza jinsul amal dengan ahadul a'mal? Jinsul amal ialah asas amalan. Untuk jadi sah iman, perlu ada asas amalan. Manakala Khawarij dan Mu'tazilah atau dinamakan sebagai Wa'idiyah, mereka menjadikan bahawa tiap-tiap amalan itu adalah jadi syarat wajib asas, syarat untuk sah iman. Jadi kalau amal secara satu persatu tidak dilakukan, dia akan terbatal iman. Maksudnya bagaimana? Apa beza jinsul amal dengan ahadul amal? Contoh, jinsul amal artinya jenis amalan. Ahadul amal artinya satu persatu amalan secara satu persatu. Secara bahasa Melayu saya tak pasti apa perkataan. Persatu. Contoh. Contoh. Kita buat contoh baru faham. Apabila ada seseorang masuk Islam, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ucapkan kalimah la ilaha illallah dan ikrar dengan hati bahawa dengan kebenaran membenarkan apa yang terkandung kalimah la ilaha illallah, benarkan agama Islam, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan dengan lidah. Tapi dia langsung tak beramal. Lepas ucap kalimah syahadah, semua benda tak buat. Malah dia tidak mengatakan bahawa cukup ucap kalimah syahadah aku dah Islam. Tak pernah solat, tak pernah puasa, tak pernah zakat, tak pernah buat baik apa, langsung tak pernah buat, malah dia menolak amalan itu daripada iman. Cukup, dia kata dia dah cukup beriman. Adakah dia beriman dalam takrif Ahlussunnah wal Jamaah? Tidak beriman sebab dia tolak amal secara jins, secara keseluruhan. Secara jinsul amal. Tapi kalau dia masuk Islam, ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, beriman dengan hati, kemudian dia solat. Solat sehari, 2 hari, 3 hari, hari keempat malas sembahyang. Lama tak sembahyang, lama-lama sembahyang balik. Kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tak sembahyang. Artinya, dia dah meninggalkan perkara yang wajib. Dan dah menjadikan iman dia tidak sempurna. Tapi kesempurnaannya sah, syarat asas iman. Atau dinamakan sebagai syarat sahnya iman, imannya sah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapkan kalimah la ilaha illallah, maknanya hatinya ikrar, mulutnya ikrar, kemudian diikrar dengan amalan, dia buat, cuma selepasnya mungkin ditinggal kerana malas, ataupun dia dengan kefasikan yang ada, apa pun dia buat, dia masih lagi iman yang asas telah pun sah. Tapi kalau bagi yang menolak amal secara total, tidak beramal langsung, menolak asas ataupun jinsul amal, mereka tidak dikira sebagai Islam kerana imannya tidak sah. Syarat sah iman adalah hendaklah diikrar. Sebab tu kita tafsirkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah. Layak disembah itu berkaitan dengan amalan, berkaitan dengan al-uluhiyah. Illallah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini takrif ni kaul Ahlussunnah wal Jamaah. Apa beza dengan kaul Mu'tazilah? Kaul Khawarij, beza mereka kata, lelaki yang masuk Islam, mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mereka solat, mereka zakat, mereka puasa semua. Namun once mereka tinggalkan amalan secara yang dosa besar, mereka buat dosa besar, mereka berzina, mereka berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu, hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau beramal dengan dosa-dosa besar yang lain,
mereka bila tinggalkan satu perbuatan atau melakukan satu perbuatan yang kufur, perbuatan yang dosa besar yang dikatakan kufur, Khawarij dan Mu'tazilah mengeluarkan mereka daripada iman. Ahli sunnah tidak mengeluarkan daripada iman, kerana mereka, asas mereka masih orang beriman. Mereka takkan dikeluarkan daripada iman kecuali mereka membatalkan kalimah la ilaha illallah. Ya, beza? Jelas? Beza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Walaupun ta'rifnya nampak sama, tapi beza kat mana? Beza Mu'tazilah dan Khawarij, tatkala ada orang meninggalkan ataupun meninggalkan suatu kewajipan, perkara yang wajib, fardu ain, yang menyebabkan perkara yang wajib, menyebabkan bila tinggal itu jadi dosa besar, atau buat satu dosa yang dilarang, dosa besar, seperti berzina, mencuri, ataupun buat berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan dosa itu dosa besar, mereka mengeluarkan orang ataupun pelaku kesalahan tadi, pelaku dosa besar tadi daripada Islam. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah tidak mengeluarkan pelaku dosa besar daripada Islam, kerana iman yang dimasukkan sah iman tadi ialah berarti jinsul amal, iaitu asas amalan, bukan pada amalan satu persatu. Dia solat, cuma sekali-sekala tak solat, dia masih lagi orang beriman tapi dia fasik. Imannya tidak sempurna, namun sah kerana ucapannya kalimah la ilaha illallah tadi sah, dan dia pun bersedia untuk beramal seperti mana yang dituntut oleh syarak. Okey. Di kaul pertama ialah takrif iman bahawa tasdiqu bil janan, iqraru bil lisan, amalun bil arkan. Membenarkan dengan hati, ikrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota. Ini adalah qaul al-hadis, qaul al-Madinah, qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah, qaul Imam Malik, qaul Imam Ahmad, Ishaq Rahawayh, dan semua sekali ulama hadis dan ulama-ulama Islam, kecuali yang disebutkan tadi, iaitu yang berbeza dalam masalah ini adalah al-Imam Abu Hanifah rahimahullah dan ulama Hanafiyah secara umum. Khilaf hakikat atau surah anda baru ingat, anda pernah tangguhkan dulu tak syarahkan. Untuk kelahiran datang, anda tangguh lagi sebab apa? Sebab takut kita pening kepala untuk bezakan. Okey, kaul pertama tahu bahawa takrif iman pertama ialah takrif yang sahih, takrif yang kuat, dan tidak ada yang benar kecuali takrif ini, iaitu dengan tiga rukun atau 4 rukun sekiranya dipecahkan hati tadi pada 2 perkara, iaitu qaul dan juga amal hati, iaitu tasdik, membenarkan, dan beramal dengan amalan hati. Ini qaul yang benar. Kemudian kata Syekh, dengan ingatan bahawa qaul ini juga disebutkan oleh kaum Khawarij dan juga kaum Mu'tazilah, namun cara fahamannya berbeza. Tonton tengok, kalau ahli kalam ni secara umumnya, sebahagian daripada perkara mereka menyebutkan dengan perkataan sama seperti ahli sunnah, namun hakikat cara pengisbatan itu berbeza. Kita sebut contoh Quran itu kalamullah, mereka pun katakan kalamullah, tapi hakikat pahaman terhadap kalamullah berbeza. Ahli sunnah mengatakan bahawa kalamullah, Quran kalamullah secara hakikat, manakala ahli kalam mereka ada tafsiran yang berbeza. Kalamullah hanya ma'ani, sebab itu dinamakan sifat ma'ani, hanya makna-makna, hanya sesuatu mesej, bukanlah kalam yang berbunyi, yang boleh didengar oleh manusia. Jadi dia kata, sebab itu dalam mazhab Asy'ariyah mengatakan bahawa dalam kalam, walaupun mereka isbatkan sifat kalamullah, Quran sebagai kalam, ataupun Allah itu berkata-kata, tapi mereka tak kata Allah berkata-kata secara hakikat yang boleh didengar. Boleh dengar, mereka kata kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata kalamun nafs yang di dalam. Jadi lafaznya nampak sama, tapi secara hakikatnya berbeza. Sama seperti sini dalam bab ini kaum Mu'tazilah dengan kaum Khawarij, mereka juga mentakrifkan iman seperti mana yang ditakrifkan oleh ulama salaf, cuma cara mereka memahaminya berbeza. Mereka meletakkan amalan-amalan tadi sebagai syarat sah
Islam, sedangkan salaf mengatakan bahawa amalan tadi, syarat sah Islam itulah hanyalah jins amal, iaitu asas pada amalan, manakala secara amalan satu persatu itu termasuk dalam bab kesempurnaan iman. Tetap perkara yang wajib, tidak mengatakan tidak wajib. Solat itu tetap wajib, tapi kalau ataupun amalan-amalan itu tetap wajib, tetapi kalau ditinggalkan sekali-sekala, mereka tidak mengeluarkannya daripada keislaman, kecuali dengan dalil. Contoh bab solat. Bab solat khilaf lah. Mazhab Hambali kata tinggalkan adalah kafir sebab dalil. Kalau ada dalil, memutuskan segala takrif. Kalau ada dalil, pengecualian wujud. Orang yang tinggalkan sembahyang, orang yang buat sesuatu yang terkeluar pada Islam secara mutlak dan sebagainya, amal tertentu, kalau ada dalil itu mengeluarkan daripada kaedah umum. Okay. Cuma ada khilaf. Kenapa kita masukkan anak buat contoh solat? Mazhab Syafi'i dan jumhur kata kalau tak sembahyang, tak kena kafir. Tapi mazhab Hambali mengatakan bahawa tak solat langsung secara mutlak boleh jatuh pada kafir. Malah kalau dihukumkan hudud kepadanya, hududnya atas dasar riddah kerana dia murtad. Manakala mazhab yang lain kata hudud itu kerana apa? Kerana dia meninggal, kerana termasuk dalam bab kerana kesalahan hudud solat itu sendiri. Jadi kalau apa beza dia? Beza orang yang dibunuh kerana murtad, bila dibunuh atas dasar murtad, dia mati dalam keadaan berdosa, keadaan kafir. Tapi kalau orang yang dibunuh kerana hukum hudud, kesalahan dia tadi telah terbayar dengan hudud, dan dia masih lagi mati dalam keadaan Islam. Itu beza dia. Sama je orang hukumannya, orang tak solat, sebenarnya hukumannya bunuh. Selepas dikurung, diminta istitab, minta taubat untuk disolat dan sebagainya, kemudian dia masih lagi enggan untuk solat sebagainya, dihukumkan dengan hukuman bunuh oleh pemerintah. Dan cuma khilaf antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad pada kedudukannya, kedudukan hudud tadi. Hudud tadi ada sebagai hukum hudud ataupun kerana dibunuh kerana memang ditinggalkan solat itu mewajibkan dia dibunuh, meninggalkan solat itu menyebabkan dia dibunuh, ataupun kerana dia telah murtad daripada Islam. Itu beza. Bezanya ialah pada keadaan mayat. Contohnya kalau dibunuh, kalau kata Imam Ahmad, kalau dibunuh dengan tinggalkan solat, dia murtad, artinya dia dikuburkan kat mana? Bukan tempat orang Islam. Tapi bagi yang kata hukuman hudud, kerana dia tinggal solat itu, dia masih lagi Islam, dia dibunuh kerana hudud, dia masih dikuburkan di tempat dan diuruskan dengan cara Islam. Itu beza. Wallahu alam, ana cenderung pada dalam masalah ini cenderung pada qaul al-Imam Syafi'i rahimahullah. Wallahu alam, walaupun kita tidak memperkecilkan tentang masalah solat, tapi tidak qaul yang mengatakan bahawa mereka masih lagi dalam keadaan Islam itu, wallahu alam, dalilnya dari segi mafhumnya lebih kuat. Wallahu alam. Walaupun akan ada ramailah yang akan berbeza dalam masalah ini kerana ada dalil yang musytabah yang menyebabkan kita boleh tafsirkan dengan murtad dengan kedua-dua kaul boleh berhujah dengan dalil yang sama contohnya. Okey. Kemudian kata Syekh, ramai ni kaul pertama dah selesai. Ramai daripada kalangan ulama mazhab Hanafi sependapat dengan pendapat Imam Tahawi rahimahullah, mengatakan ia adalah menuturkan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati, iaitu iman. Iman ialah menuturkan dengan lidah, iaitu iqraru bil lisan, dan mentasdikkan dengan hati, iaitu wat-tasdiqu bil janan, iaitu tidak memasukkan takrif, tidak masukkan amalan dalam takrif iman. Ini kaul siapa? Kaul kebanyakan ulama di kalangan mazhab Hanafi. Sama pandangan dengan Imam Tahawi kerana beliau juga di kalangan mazhab Hanafi, dan sudah pastinya ini adalah kaul yang diriwayatkan daripada al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, dan anda sebut bahawa Imam Abu Hanifah mengambil daripada guru beliau Ahmad bin Abi Ismail, iaitu guru pada al-Imam Abu Hanifah, dan ijtihad tadi kesalahan tadi berpunca daripada guru Imam Abu Hanifah rahimahumullah jami'an. Ghafarallahu lahum. Okey, kaul yang kedua, kita baca dulu supaya kita dapat semua kaul. Ada yang berpendapat bahawa menutur dengan lidah merupakan rukun tambahan dan bukannya rukun asal. Iaitu di sini disebut al-iqraru bil lisan
Wat tasdiqu bil janan. Takrif iman yang kedua ialah ikrar dengan lisan dan membenarkan dengan hati. Ada di kalangan mazhab Abu Hanifah sendiri, ulama dalam mazhab Abu Hanifah dan juga Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahawa menutur dengan lidah, iaitu ikrar dengan lisan, merupakan rukun tambahan dan bukannya rukun asal. Ia adalah menuturkan dengan lidah. Mana tadi? Pendapat ini dipegang oleh Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah, dan pendapat ini juga diriwayatkan daripada Abu Hanifah rahimahullah. Qil kepada Abu Hanifah, dikatakan bahawa, jadi takrif ini mengatakan bahawa rukun asal dalam masalah ini ialah iman dengan hati, beriman mentasdikkan dengan hati, manakala beriman dengan lisan adalah rukun tambahan, bukan rukun asli. Apa itu rukun tambahan? Rukun tambahan dia berkaitan dengan pengamalan hukum fiqh. Di mana iman asalnya ialah bila seseorang ikrar dengan hati, dia dah jadi orang beriman. Tetapi selagi dia tak ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita bermuamalah dengan dia seperti orang kafir, kerana dia belum ucap kalimah syahadah, kita tak tahu. Katakanlah dia mati. Orang yang ikrar dengan Islam, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi SAW, beriman dengan hari kiamat, tapi dia tak masuk Islam, dia tak ucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okay. Kalau dia meninggal, kuburkan kat mana? Kuburkan di tempat orang bukan Islam. Sebab dia tak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha itu merupakan syarat tambahan untuk kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah Islam. Jadi kalau dia mati, kita kuburkan dekat orang Islam. Tapi sebabkan dia tak mengucap, kita mana tahu dia beriman tak beriman. Jadi dia dikuburkan di dunia ini dengan cara orang kafir. Inilah yang dimaksudkan bahawa orang yang beriman dengan hati tetapi tidak mengucapkan kalimah la ilaha illallah, inilah mazhab Al-Maturidiyah. Mereka ini kalau mati, mereka maksudnya kafir di dunia, mukmin di hari akhirat. Kaul ini kaul yang batil. Walaupun ianya diriwayatkan daripada dikatakan daripada Abu Hanifah, tapi rajahnya Abu Hanifah tidak sabit kaul ni. Abu Hanifah kaul yang pertama tadi, iaitu memasukkan, hanya mengeluarkan amal, maka dengan lisan beliau wajibkan. Yang jelasnya kaul ini dipegang oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi rahimahullah. Walaupun kita kata batil, kita tidak mengeluarkan, tidak melepaskan kasih sayang dan juga hormat kita kepada ulama-ulama Islam secara umumnya. Namun kaul ini kaul yang membawa kepada satu kebatilan, sehingga kita menjadikan bahawa di kalangan orang-orang kafir yang tak mengucap kalimah la ilaha illallah, mereka di sisi Allah adalah seorang mukmin. Dan kaul ini tidak sahih. Itu beza. Sebab tu kata mereka, kata Syekh apa, ada yang berpendapat bahawa menuturkan dengan lidah, iaitu qaul dengan lisan, merupakan rukun tambahan. Arti rukun tambahan apa? Rukun tambahan untuk melayakkan dia, untuk melayakkan kita bermuamalah dengan dia dengan muamalah Islam. Kita jumpa dia ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, kita makan sembelihan dia, kita semua sekali. Tapi kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman dengan Islam secara keseluruhannya, tapi dia tidak mengungkapkan kalimah la ilaha illallah, maka kita tidak makan sembelihan dia, kita tidak bernikah dengan dia. Amalan seperti orang kafir, walaupun di sisi Allah dia boleh jadi seorang yang beriman. Ini kaul yang keberapa ni? Ketiga lah. Kalau kita ni kaul yang ketiga. Tapi dengan menggunakan lafaz yang sama, iaitu iqrar bil lisan, iqrar tasdiqu bil janan, iqrar bil lisan, benarkan dengan hati, ikrar dengan lisan. Sama juga, guna perkataan yang sama, cuma takrif. Nak memahamkan ikrar dengan lisan tadi ada dua perkara. Ulama Hanafi secara umum kata wajib, kerana itu ada syarat atau rukun, menjadi rukun dalam iman. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahawa itu rukun tambahan, iaitu untuk membezakan dengan muamalat di dunia dengan hakikat di hari akhirat.
Kemudian kata Syekh, ni dah ada tiga kaul. Ini masalahnya sangat penting untuk faham dulu, kemudian baru dibincangkan. Kesemua kaul kita sebutkan. Mungkin kelas kita malam ni pun cukup untuk fahamkan kaul. Fahamkan kaul dulu, kemudian ana akan syarahkan minggu depan untuk minta Ustaz Syahid ingatkan ana betul-betul khilafnya suri ataupun khilaf hakiki. Supaya khilafnya memang khilaf betul lah, bukan khilaf yang suri seperti mana disebutkan oleh Imam Ibn Abil Ais. Okey, dah 3 kaul. Keempat, Al-Karramiyah berpendapat iman adalah pengakuan dengan lidah sahaja. Cukup orang ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun hati dia tak setuju, dia ucap saya kalimah la ilaha illallah, dia dah jadi orang mukmin. Ni pandangan golongan Al-Karramiyah. Jadi munafik mukmin ke kafir? Munafik ucap tak kalimah la ilaha illallah? Ucap. Di sisi golongan Karramiyah, orang munafik, golongan munafik adalah golongan mukminin di kalangan orang beriman. Kerana dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi kalau dia ucap kalimah la ilallah tapi hatinya tak membenarkan dan beramal semua dengan dusta, jadi kat mana ke hari kiamat? Kata Karramiyah ke hari kiamat dia tertakluk dengan janji buruk Allah SWT, dia akan kekal dalam neraka. Batil kat mana? Tak ada kat sini. Batil menjadikan orang beriman, ada orang beriman yang kekal dalam neraka, iaitu munafik. Dia kata munafik, menjadikan munafik sebagai orang yang beriman. Ini kaul juga, kaul yang batil, jelas kebatilannya. Begitu juga memasukkan siapa? Orang yang menyanyi lagu Raihan, asyhadu an la ilaha illallah, lagu syahadah tu, tak faham makna, tak apa, asalkan dia ucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia dah jadi orang Islam atau jadi orang beriman. Ini kaul yang batil. Kalau dikatakan disyaratkan dengan niat, syaratkan dengan niat, mungkin kita kata tetap batil, seperti mana mereka masukkan golongan munafikin. Kalau dikatakan hanya kaul secara mutlak, dia memasukkan orang yang ucapkan kalimah tanpa memahami makna juga, termasuk di kalangan orang yang beriman. Ini kaul yang batil, yang salah. Seterusnya, Syekh syarahkan. Bagi golongan ini, orang-orang munafikin merupakan orang yang sempurna imannya. Hanya mereka mengatakan bahawa orang-orang munafik itu berhak dikenakan janji azab yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Apa janji Allah? Mereka kekal selama-lamanya neraka, berada di kerak api neraka. Pendapat mereka ini jelas tidak betul. Seterusnya, Jahmu bin Safwan dan Abu Hasan Al-Salihi. Abu Hasan Al-Salihi ialah tokoh Qadariyah. Sepatutnya Qadariyah tak masuk sini. Qadariyah sepatutnya masuk kat mana? Dengan Mu'tazilah. Tapi dia ni lain sikit. Dia sama berpandangan, sama seperti Jahm bin Safwan. Walaupun dia Qadariyah, sepatutnya dia bertentangan dengan Jahm bin Safwan. Kerana Jahm bin Safwan kat sini Murji'ah. Okay. Jahm bin Safwan dan Abu Hasan Al-Salihi, salah seorang ketua golongan Qadariyah, berpendapat iman adalah makrifat dengan hati, kenal dengan hati. Ini yang paling batil. Inilah dia Murji'ah yang sebenar, yang paling berat sekali. Murji'ah ialah Murji'ah Jahmiyah. Dia kata iman ni siapa? Iman kenal Allah, kenal dengan hati, cukup. Okay. Pendapat ini adalah lebih jelas tidak betul berbanding dengan pendapat sebelum ini. Ini kerana membawa maksud Fir'aun dan pengikutnya merupakan orang-orang beriman, kerana mereka tahu dan mengakui kebenaran Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, tetapi tidak beriman dengannya. Jadi kalau kenal Allah, kenal Rasul, beriman. Cukup kenal, bukan tasdik. Tasdik ni Murji'ah yang ringan sikit pada Jahm bin Safwan. Tasdik adalah kaul Al-Maturidi tadi. Tasdik membenarkan dengan hati. Dan kalau ikrar dengan lisan hanyalah syarat tambahan untuk kita bermuamalah dengan muamalat dunia. Tapi sini kata Jahm bin Safwan dan juga Abu Hasan Al-Salihi mengatakan bahawa cukup kenal Allah dengan hati, dia dah beriman dengan iman yang sempurna.
Asalkan kenalkan dengan hati. Jadi mereka seolah-olah mengatakan Fir'aun itu beriman. Tidak ada beza antara Fir'aun dengan Musa. Oleh itu, Nabi Musa AS berkata kepada Fir'aun. Kata Syekh, ini adalah jelas tidak betul. Sebab apa? Kalau begitu, kenapa kita kata mereka menjadikan Fir'aun sebagai seorang beriman? Ini sebagai cara berhujah dengan mereka. Sebab Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Sesungguhnya wahai Fir'aun, kamu dah tahu bahawa tidak ada yang menurunkan segala mukjizat yang kamu nampak depan mata kamu ini kecuali rabbus samawati wal ardi. Kecuali rabbus samawati wal ardi. Musa kata kamu dah tahu. Artinya Fir'aun tahu ke tidak? Tahu. Musa kata, dan Allah ikrarkan dalam ayat bawahnya, kata Allah berfirman ke bawah, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dan keluarga Fir'aun dan juga kaumnya, wajahadu biha, mereka lawan Musa dan orang beriman, wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa, sedangkan hati mereka sangat yakin dengan apa yang dibawa oleh Musa dan juga Harun. Zulman wa 'uluwa, kerana mereka berlaku zalim dan inginkan ketinggian, berlagak sombong. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin, maka lihatlah wahai Muhammad bagaimana akibat buruk orang-orang yang melakukan kerosakan di atas muka bumi. Ya Allah kata, dia engkar dengan mulut, dilawan dengan mulut, tapi hati dia beriman. Hati dia percaya. Bukan beriman, hatinya percaya. Hatinya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu, Musa pun beriman, Fir'aun pun beriman, sebab kedua-duanya kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua-duanya ikrar, kedua-duanya tahu dalam hati. Kenal Allah saja. Sama juga seperti Iblis. Iblis kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Akan Syekh bincangkan bawah lagi. Iblis, kita baca terus. Ahli kitab, contoh ahli kitab yang kenal Allah dan kenal rasul-rasul, ahli kitab yang kenal Nabi. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab kenal Allah. Dan yang kedua, dia kenal Nabi SAW. Cuma dia tak ikut. Beriman ke tidak? Kalau ikut ta'rif Jaham bin Safwan, dia juga adalah orang beriman. Sebab tu tuan-tuan jangan pelik nampak banyak tokoh-tokoh sufi yang pergi duduk dengan Yahudi dan juga pergi kat gereja dan duduk bersama. Sebab berkaitan dengan ta'rif iman. Mereka mengatakan bahawa mereka juga saudara kita dalam saudara iman kita. Mereka abang-abang kita dalam beriman. Ini selalu disebutkan oleh golongan Sufiyah. Okey. Ahli kitab mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Allah kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tetapi mereka tidak beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka kenal Nabi tapi tak beriman, iaitu tidak membenarkan, tidak menerima Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang diutuskan pada mereka. Sebaliknya mereka kufur dan ingkar terhadapnya serta memusuhinya. Begitu juga bagi golongan ini, Abu Talib adalah seorang beriman kerana beliau telah berkata, ini syair Abu Talib, laqad alimta bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina laulal malamata aw hizarat masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Abu Talib berkata, sesungguhnya aku telah tahu bahawa agama Muhammad merupakan agama yang betul, agama sebaik-baik agama. Kalaulah tak kerana aku takutkan celaan manusia dan kerana aku takutkan mereka mengutuk aku, sudah pasti kamu dapati bahawa aku akan menerima agama tersebut dengan penerimaan yang jelas. Tuan-tuan boleh baca sini, anda tengok pada maknanya. Jadi Abu Talib kenal Nabi SAW, membenarkan dengan hati, tapi tak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi dia beriman. Kalau begitu kenapa Nabi sedih? Kalau dia membenarkan dengan hati, tak ucapkan kalimah la ilaha, sedangkan Nabi kata ya am kul la ilaha illallah kalimatun uhaju laka biha inda Allah. Wahai bapa saudaraku, katakan kalimah la ilaha illallah, katakan kalimah la ilaha illallah, kalimah yang aku nak berhujah untuk kamu di depan Allah Subhanahu Wa Taala dengannya. Jadi kalimah, mereka mengeluarkan kalimah la ilaha illallah daripada ta'rif iman.
Ini siapa? Golongan Jahmiyah, golongan Jahmiyah Murji'ah. Jadi Jahmiyah dalam bab-bab lain, dalam bab takrif iman, dia sama dengan Murji'ah. Dalam bab takrif iman, Jahmiyah itu adalah Murji'ah. Murji'ah sebahagian, Jahmiyah adalah sebahagian daripada golongan Murji'ah. Walaupun dalam bab lain tak semestinya sama. Dalam bab sifat, Jahmiyah bersama dengan ahli kalam secara umum, golongan yang menafikan sifat. Dan juga tiap-tiap bab itu ada perbezaan. Qadariyah, Jabariyah. Okey, Qadariyah, siapa mereka Qadariyah? Mu'tazilah pun Qadariyah. Golongan Wa'idiyah secara umumnya mereka adalah Qadariyah. Termasuk Khawarij. Walaupun Khawarij sebenarnya ada Khawarij, minta maaf, Khawarij dia keluarkan dari Islam terus, sedangkan Mu'tazilah yang mereka bertermasuk dengan Qadariyah. Okay. Malah Khawarij setengah pada Khawarij ataupun masukkan dalam bab Qadariyah. Jadi dalam bab tertentu kita akan dapati bahawa setengah daripada mazhab ambil pandangannya sama seperti Mu'tazilah. Syiah bab imam, bab menjadikan imam 12 sebagai imam sebagainya, dia Syiah. Tapi dalam bab sifat dia adalah Mu'tazilah. Bab sifat dia berpandangan dengan pandangan Mu'tazilah. Kalau kita buka tentang kitab Syiah, memang mereka berpandangan dengan pandangan Mu'tazilah dalam bab sifat. Masalah lain tak sama. Mu'tazilah tak percaya dengan iman 12. Jadi ada persamaan di kalangan ahli bid'ah dan setengah masalah. Okey. Malah bagi Jaham, iblis merupakan makhluk yang beriman sempurna kerana ia tidak jahil tentang Tuhannya. Sebaliknya dia kenal dan tahu tentangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun." Berkata iblis, "Wahai Tuhanku, jika demikian, berilah tempoh kepadaku hingga ke hari mereka dibangkitkan di hari kiamat." Itu hidupkan aku sampai hari kiamat. Iblis panggil Allah dengan ya, qala rabbi. Rabb, dia dikenal Allah Subhanahu wa taala. Dan iblis juga berkata, qala rabbi bima aghwaytani, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menjadikan aku sesat, aku akan datangi mereka dari depan, dari belakang sehingga akhir ayat. Mereka apa? Iblis kata ya, dia kata rabbi, rabb. Sama juga iblis berkata, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan izzahmu, keizzahanmu, dengan keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan mereka semua. Jadi dalam takrif, bagi kita tengok muka surat 110, bagi Jahmu kekufuran ialah, okey, sampai sini. Bagi Jahmu kekufuran ialah jahil tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa kenal Allah, dia seorang beriman. Siapa jahil tak kenal Allah, dia orang kafir. Pada dia iman itu ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tidak ada seorang pun yang lebih jahil daripada Allah Subhanahu wa taala selain dia. Iaitu Jaham Safwan yang paling jahil. Ini kerana beliau menganggap Allah Subhanahu wa taala hanya wujud semata-mata tanpa mempunyai sifat. Allah tu wujud mutlak, tidak ada sifat. Ini kata Jahmiyah atau Jaham Safwan. Tidak ada kejahilan yang lebih teruk daripada ini. Beliau menjadi kufur disebabkan persaksian yang diberikannya terhadap dirinya sendiri. Okey. Anda baca sikit bawah. Selain mazhab-mazhab ini, ada mazhab-mazhab lain yang penulis tidak mahu membincangkannya kerana hendak menjadikan perbincangan ini ringkas dan pendek. Betul lah, masalah takrif iman ni kalau bincang detail lagi banyak kaul kecil-kecil, tapi Syekh tak nak bincangkan dengan panjang lebar. Siapa nak tengok ni masalah ilmu kalam. Siapa buka kitab kalam akan jumpa perbincangan yang panjang. Termasuk bila kita tengok kitab Tafsiratul Adillah oleh Imam Nasafi, sebutkan dengan detail satu persatu kaul, lebih kurang dalam hampir 15 kaul. Mazhab-mazhab ini dibincangkan oleh Abul Mu'in An-Nasafi dalam Tafsiratul Adillah dan lain-lainnya. Okey, sampai sini dulu hari ini. Kesimpulan anda bawa ke minggu depan supaya kita faham. Kesimpulannya adalah sama apa yang kita sebutkan. Okey. Daripada 5 kaul yang kita sebutkan tadi, kaul pertama, kaul Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu mengatakan iman itu iman dengan ikrar dengan lisan, mana tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, amal dengan arkan.
takrif ini juga dikongsi oleh golongan Mu'tazilah dengan fahaman yang lain. Ini pertama. Yang kedua, qaul golongan Abu Hanifah dan juga pengikut Abu Hanifah yang kita namakan sebagai, yang ahli sunnah namakan sebagai murji'atul fuqaha. Murji'ah kerana keluarkan amal daripada ta'rif, dan juga fuqaha kerana mereka tak sama macam golongan murji'ah yang lain. Mereka silap kesilapan yang ringan, iaitu mengatakan bahawa iman adalah ikrar dengan lisan dan juga tasdik dengan hati. Kaul ketiga ialah kaul Al-Maturidiyah, Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan bahawa iman adalah tasdik dengan hati, dan juga syarat tambahannya ialah mengungkapkan dengan lisan, iaitu menguturkan dengan lisan. Ada syarat tambahan, iaitu untuk kita bermuamalah dengannya dengan muamalah orang Islam di dunia. Dan kaul yang keempat, kaul Karramiyah, mengatakan bahawa semua orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah walaupun hatinya tidak membenarkannya, walaupun dia tidak beramal, dia adalah kalangan orang beriman. Dan kaul kelima yang paling teruk ialah kaul golongan Jahmiyah. Jadi kalau nak cara sesuatu, Jahmiyah mengatakan bahawa cukup kenal Allah Subhanahu Wa Taala, ma'rifatullah itu merupakan iman, dan al-jahlu billah, jahil tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu kekufuran. Kalau tuan susunkan balik, yang paling teruk ialah yang paling bawah. Bawa ke atas. Yang atas yang paling tepat, kemudian yang mendekati hak, kemudian yang sesat sikit, kemudian makin sesat. Ada 5 kaul yang disusun oleh Imam Ibnu Abi Aziz di sini. Dalam 5 kaul sebagai penutup, tuan-tuan tengok pada kaul kelima, kaul Jaham bin Safwan. Kaul Jaham bin Safwan kaitan dengan kaul siapa? Agama ini adalah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Selalu kita jumpa dalam kaul, awwaluddin ma'rifatullah. Asas agama itu bermula dengan ma'rifatullah. Kaul ini bukan hadis Nabi SAW, bukan kaul salaf, malah ini asasnya ialah kaul ulama sufi yang diambil daripada fahaman Jahmiyah dalam bab ta'rif iman. Sebab itu kita akan dapati bahawa golongan batiniyah, golongan wahdatul wujud, semua sekali akan gunakan kaul Jahmiyah. Mereka adalah murji'ah yang melampau. Sebab itu mereka ditolak oleh siapa? Oleh golongan ahlul kalam yang lain yang tak terlalu melampau. Sebab itu khilaf kita akan jumpa dalam bab batiniyah, golongan ahlul kalam yang berpegang dengan pandangan yang ketiga, iaitu golongan ketiga atau golongan kedua, akan tolak pada golongan yang kelima. Sebab apa? Yang kelima melampau. Bila golongan ketiga atau kedua tolak dengan kelima, tidak bererti yang kedua itu betul 100%, tidak. Dia betul dalam part tertentu. Hendaklah kita berfaham bahawa apabila ada ahli bid'ah menolak ahli bid'ah yang lain, kita dapati bahawa sudah pasti ada yang lebih benar antara mereka berdua. Bila khilaf, yang ada pasti ada yang betul, pasti ada yang salah. Namun tidak bererti bahawa pihak yang betul di kalangan ahli bid'ah itu betul secara mutlak. Tidak, yang mutlak benar hanyalah manhaj yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang difahami oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diwarisi oleh ulama-ulama salaf. Itulah dia golongan salafus salih, fahaman salafus salih. Okay. Jadi kalau jumpa kaul awwaluddin ma'rifatullah, kita jumpa di kalangan ulama sufi bincangkannya, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaul yang diwarisi dalam kaul ulama sufi yang melampau sebenarnya, walaupun kita nampak dia baik dari zahirnya, tapi hakikatnya dia membenarkan atau menjadi asas kepada apa? Asas kepada memisahkan amalan daripada iman. Sebab tu mereka jadikan golongan batinah ni golongan yang mencapai tahap tertentu dalam agama. Mereka mencapai tahap hakikat atau tahap ma'rifat. Mereka tidak lagi perlu pada amalan, sebab amalan itu sendiri bukan sebahagian daripada ta'rif iman. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok hujah mereka, hujah golongan batiniyah ialah hujah golongan Jahmiyah 100% dalam bab ta'rif iman. Kita akan bincang dalam daurah insya-Allah. Ada daurah khas berkaitan dengan ini, nak tengok di mana akar umbinya. Sebab betul dikatakan bahawa golongan batiniyah asal mana? Ada ulama kata asal al-kalam, betul lah. Al-kalam lah Jahmiyah ni. Dia yang mengasaskan ilmiah. Golongan batiniyah ni golongan yang orang kafir. Tapi macam mana orang kafir ni nak masuk dalam
mazhab Islam, nak menyesatkan orang Islam melalui mazhab yang telah wujud dalam Ahlussunnah, dalam Islam. Dan mereka dapati bahawa mazhab yang sesat dalam bab ini adalah golongan Jaham bin Safwan, iaitu ketua ahli kalam. Maka mereka mengambil kaul tadi dengan perantaraan ilmu kalam, mereka menyesatkan umat. Jadi golongan Batiniyah memanglah bukan ahli kalam secara ni, tapi mereka menggunakan ilmu kalam untuk menyesatkan umat, mengeluarkan umat daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Sekadar ini dulu insya-Allah. Abu Talib itu untuk kalau orang mengatakan Karamiyah mengatakan bahawa iman itu Abu Talib. Sepatutnya Abu Talib ni sebagai penolakan terhadap golongan Jahmiyah. Jahmiyah betul kan tadi? Golongan Jahmiyah ya, yang mengatakan bahawa hanya kenal. Jadi Abu Talib, ta'rif Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah i'tiqad bahawa Abu Talib bukan Islam, bukan orang beriman kerana dia tidak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Namun berdasarkan kepada ta'rif Jahmiyah yang mengatakan bahawa ma'rifatullah adalah iman, mengenal Allah itu adalah iman. Okey. Nanya ada kaul al-qasdu sebagainya, banyak kaul lah, qasdul ma'rifah dan sebagainya, tapi yang pentingnya kenal Allah itu ma'rifatullah adalah merupakan asas pada keimanan. Jadi Syekh mendatangkan contoh, kalau kalian kata begitu, kalian akan mengatakan Abu Talib juga sebahagian daripada orang beriman. Sama juga kamu juga akan mengatakan bahawa iblis sebahagian daripada orang beriman. Kamu juga akan mengatakan bahawa Fir'aun sebahagian daripada orang beriman, sebab mereka semua ni kenal Allah Subhanahu wa taala. Sama juga kamu mengatakan bahawa Yahudi dan Nasrani, Yahudilah secara khususnya orang beriman kerana dia dikenal Allah dan juga dia kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama juga Nasrani secara umumnya, yang kenal, kalau sekadar kenal kemudian masuk dah dikatakan dia sebagai seorang yang beriman. So, contoh jangan pelik kalau kita tengok banyak ulama sufi yang hadir dalam majlis-majlis agama lain, terutama agama Ahlul Kitab, dan mereka boleh berbaik dan sebagainya kerana memang dalam pandangan mereka golongan Ahlul Kitab tadi ialah orang-orang yang beriman walaupun tidak sama agama dengan kita. Memang ada yang berpandangan begitu walaupun tidak semua. Ulama sufi mengatakan begitu. Dan sufi dimaksudkan sini bukanlah sufi yang diartikan sebagai sufi yang diwarisi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu akan bila belajar bab tarikat sebagainya, dia ada dua jenis mazhab. Satu sufi kenabian, sufi yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedua sufi wali-wali. Didakwa sufi wali-wali iaitu dengan cara tarikat selepas tahun 400 ke atas, hijrah ke atas. Sufi ini yang ditolak oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Manakala sufi yang awal mereka hanya cerita tentang hati, zuhud, dan mereka tidak menambah sebarang amalan, hanya mereka cenderung untuk beramal dengan amalan-amalan akhirat dan zuhud daripada dunia. Itu bukanlah sufi yang ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun sebahagian pada ulama yang tidak cenderung dan tidak suka dengan cara macam tu, tapi bukanlah itu yang ditentang hebat oleh ulama salafiyah atau ulama sunnah Ahlussunnah wal Jamaah. Zaman Imam Syafi'i ada sufi, tapi tak ada tarikat-tarikat, tak ada buat amalan lain. Cuma mereka sibuk mereka ketepikan ilmu fiqah, sibuk cerita tentang hati, soal hati. Tu pun Imam Syafi'i kata mereka adalah golongan jahil. Kaul yang banyak Syafi'i. Itu pun apatah lagi datang melompat, menari dan sebagainya. Puncanya apa? Punca golongan kemudian mereka menjadikan amal ibadat itu hanya sebagai wasilah, bukan sebagai ghayah daripada pengutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau beramal ibadat tujuannya apa? Tujuannya hanya untuk bersihkan hati. Solat tujuannya apa? Untuk bersihkan hati. Puasa tujuannya apa? Untuk bersihkan hati, untuk takwa. Jadi amal itu pada mereka hanyalah sebagai wasilah. Jadi hukum wasilah boleh diubah, tak masalah. Wasilah itu boleh berubah-ubah. Di perbincangan semua ni kita akan masuk ke dalam daurah berkaitan dengan penolakan terhadap batiniyah secara ilmiah, insya-Allah. Nanti pada tarikh yang akan kita beritahu, dan insya-Allah Baitul Salam akan menganjurkannya, insya-Allah. Ada soalan lagi Ustaz Syahir? Tak ada, insya-Allah. Ada soalan? Ada, okey, insya-Allah. Sekadar ini wasallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.